Assalamualaikum dan selamat datang ke Mamax Channel. Naga. Kalau sebut je pasal naga, mesti korang akan terfikir satu sosok makhluk yang gergasi, yang macam ular, besar dan mempunyai kesaktian. Percaya atau tidak, naga ni boleh dikatakan makhluk mitos yang paling famous di serata dunia. Sebabkan hampir kesemua tamadun mempunyai kisah legenda mengenai naga. So sebelum kita menyembang dengan lebih dalam mengenai naga, jom kita intro dulu. Cok. Sebelum tu aku nak ingatkan, segala perkara yang bakal aku ceritakan ni adalah sekadar pengetahuan sahaja. Dan kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga akidah kita dan jangan taksub dengan perkara-perkara yang belum pasti kesahihannya. InsyaAllah. Misteri, aneh, mitos, angker, konspirasi, sejarah. Welcome to Mamax Channel. Dekat topik kedua Mamax Channel ni, aku nak cerita pasal naga. Dari mana asal usul naga, apa simbolik naga ni dekat setengah kawasan, dan aku nak ceritakan pasal salah satu naga favourite kita sebagai rakyat Malaysia ni, naga Tasik Chin. Cerita pasal naga ni dah bermula daripada ribuan tahun dulu. Seperti yang kita tahu, tamadun yang dapat dikenal pasti antara yang terawal adalah Mesopotamia. Diceritakan dalam Enuma Elish, iaitu sebuah epik penciptaan masyarakat Babylon. Tiamat, seekor makhluk berupa seakan ular gegasi, adalah dewi lautan air masin. Telah wujud sebelum kejadian bumi. Masa ni dunia ni still kosong, tak ada apa-apa, cuma ada dia dan seekor lagi makhluk yang bernama Apsu, iaitu dewa air tawar. So pendek cerita, diorang berdua ni sebabkan dah tak ada makhluk lain, diorang je, so diorang pun lalu menciptakan dewa-dewa lain. Dan senang cakap, dialah asal usul kejadian bumi dan langit. Dengar macam mengarut kan? Memang mengarut lah, sebabkan ini adalah persepsi masyarakat kuno. Diorang biasanya melambangkan penciptaan ni sebagai satu benda yang hyperbola. Dan disebabkan diorang ni, tamadun Mesopotamia ni, duduk di antara tempat pertemuan air laut dan air masin, jadi macam ni lah cerita dia. Sebenarnya kebanyakan tamadun kuno ni, dia melambangkan makhluk-makhluk yang seakan ular gegasi ni sebagai makhluk yang berperanan penting dalam dunia diorang. Contohnya macam dalam mitologi Norse, seekor makhluk seakan ular yang bernama Jormungand ataupun The World Serpent telah melingkari bumi, dunia manusia, dan menggigit ekornya sendiri menjadi satu bulatan. Di mana dalam kepercayaan diorang, bila Jormungand ni dia melepaskan gigitan dia dekat ekor dia, maka bermulalah Ragnarok ataupun pengakhiran dunia. Dekat mitologi Mesir Purba pula, seekor makhluk seakan ular juga yang diberi nama Apophis. Dia ni tinggal dekat bawah tanah, dan bila Bahtera Ra, diorang percaya matahari ni adalah Bahtera Ra, diorang punya dewa Tuhan mereka. Bila matahari tu terbenam dan masuk ke bawah tanah, Apophis ni akan cuba memakan Ra tu untuk menghalang terbitnya matahari untuk hari esok. Dalam tamadun Yunani pula, ada seekor makhluk yang macam ular juga. Typhon nama dia, adalah bapa kepada segala monster-monster. So banyak lagi lah cerita-cerita tentang ular-ular gegasi ni dekat tamadun-tamadun kuno dulu. Kalau setakat nak dibandingkan dengan kita punya naga Tasik Chin tu, dia macam kalah jauh lah naga Tasik Chin, sebabkan diorang punya siap penciptaan bumi apa segala. Bila peralihan zaman berlaku, dakyah-dakyah ataupun gambaran naga ni telah dibawa ke barat disebabkan tersebarnya agama dari Timur Tengah ke barat, seperti agama Kristian. Salah satu cerita dia adalah kisah Saint George yang berjaya mengalahkan seekor naga yang mengancam sebuah pekan
Dia juga telah berjaya menyelamatkan puteri. Dalam Book of Job menceritakan ciri-ciri seekor makhluk yang bernama Leviathan ataupun Leviathan. Belakangnya terdapat barisan perisai yang dimeterai rapat, setiap satunya sangat dekat dengan yang seterusnya. Yo guys, tengok ni aku jumpa kerusi gaming yang bagi aku cun melecun, tapi harga ramah yo. Paling cantik dia punya warna emas, dia punya mantul guys. Bukan tu je, spanda lembut, dapat free bantal bergetar, boleh adjust tinggi dengan sandar. Senang cakap terbaik ah. Apa tunggu lagi? Link kerusi ni ada dekat komen. Menyesal tak beli. Sehingga tiada udara dapat melepasi di antaranya. Masing-masing berpaut, dilekat dan tak boleh dipisahkan. Dengusannya mengeluarkan kilatan cahaya. Matanya bersinar seperti sinaran fajar. Api mengalir dari mulutnya. Percikan api keluar. Asap keluar dari lubang hidungnya seperti dari periuk yang mendidih di atas buluh yang menyala. Nafasnya membakar bara api dan nyala api keluar dari mulutnya. Dalam Book of Revelation pula menceritakan Satan atau syaitan turun kepada orang ramai sebagai seekor naga merah besar. Kalau kita tengok ciri-ciri yang diceritakan dalam Bible atau kisah-kisah Kristian ni, dia agak sama dengan naga-naga yang digambarkan di barat. Bukan setakat ciri-ciri naga sama dengan apa yang disebut di dalam buku-buku Kristianiti ni, fungsi dia juga sama. Biasanya naga-naga yang digambarkan masyarakat barat suka mencolek puteri-puteri ataupun dia mengancam sebuah pekan atau kerajaan, ataupun dia mengawal harta atau emas di dalam gua. Dan akhirnya akan adanya seorang putera raja yang berkuda datang menyelamatkan keadaan. So naga dekat barat ni dianggap sebagai simbol kepada kejahatan. Tapi berbeza dengan barat, masyarakat timur ni menganggap naga sebagai pembawa tuah, kekuatan dan kekuasaan. Terutamanya di kawasan China lah. Banyakkan naga di China dilambangkan sebagai peneman atau tunggangan dewa-dewa. Sehingga pada zaman Empire China dulu, naga ni merupakan simbol kepada bangsawan, dan hanya bangsawan yang boleh menggunakan atau memakai seni-seni atau corak yang berkaitan naga. Okey, kita dah cerita pasal naga yang ada di Timur Tengah, di Barat, di Timur. So kita balik semula ke Malaysia. Sebenarnya perkataan naga yang kita pakai ni adalah berakar daripada perkataan Sanskrit naga, yang bermaksud ular tedung. Dalam kepercayaan Hindu Buddha pula, naga ni adalah satu puak dewa ataupun separuh dewa yang berbentuk separuh manusia dan separuh ular. Tapi diorang ni juga boleh berubah bentuk menjadi ular sepenuhnya atau manusia sepenuhnya, ataupun separuh manusia separuh ular. Dan bagi jantina perempuan pula, naga ni disebut sebagai nagi atau nagini. Mungkin sama juga dengan barat. Setelah penyebaran agama Hindu Buddha ke tanah Melayu, kita menyerap masuk perkataan naga tu menjadi seekor makhluk seakan ular gegasi dekat kawasan kita. Sebab setakat ni tak ada lagi cerita-cerita dongeng kita yang mengenai manusia separuh ular. Apa yang aku dapat cari, kisah tentang naga Cina ni ada 3 versi. Mengikut versi pertama adalah versi 5 bersaudara, iaitu Seri Daik, Seri Gumom, Seri Pahang, Seri Kemboja dan Seri Siam. Sebelum kedatangan Islam, 5 bersaudara ni mengamalkan ilmu batin untuk memanjangkan jangka hayat diorang. Itu baru first skill diorang. Ulti diorang ni pula, diorang dapat bertukar menjadi naga yang berbeza warna.
mengikut duration diorang punya pertapaan ni. Starting betapa diorang akan dapat menjadi naga bersisik biasa. Bila dah 25 tahun pertama bertapa, diorang akan dapat menjadi sisik besi. 50 tahun akan unlock sisik tembaga ataupun gangsa. 75 tahun akan unlock sisik perak. Last sekali achievement unlock untuk pertapaan selama 100 tahun adalah sisik emas. Macam kena pula, sisik ni ada 5 jenis, diorang pula 5 bersaudara. Jadi setiap satu daripada diorang ni mempunyai sisik yang berbeza. Seri Daik ni kira macam tua, dia mempunyai sisik emas. Dia dah bertapa selama 100 tahun. Seri Daik ni dia tinggal di Palembang. Seri Gumom dia mempunyai sisik besi, dan Seri Pahang mempunyai sisik perak. Diorang ni tinggal di kawasan Pahang. Seri Kemboja pula dia bersisik gangsa dan berasal daripada negeri Kemboja. Manakala last sekali Seri Siam mempunyai sisik biasa. Dia macam baru beginner lah. Dia tinggal di Siam. Itu diorang punya ulti. Diorang punya skill 2 pula. Setiap satu daripada diorang ni ada buaya putih yang jadi pengawal diorang. Walaupun diorang ni overpower, diorang ada satu kelemahan, iaitu diorang cuma boleh bertukar pada waktu malam. Sebabkan pada waktu pagi, cahaya matahari itu akan menukarkan bentuk naga kepada batu. Pada satu hari, Seri Kemboja ni dia cuba nak fight dengan Seri Pahang. So dia pun turunlah ke Pahang nak ajak lawan. Tapi kalau korang ingat tadi, Seri Kemboja ni dia baru level sisik tembaga atau gangsa, manakala Seri Pahang ni dia dah level sisik perak. So secara logik akalnya Seri Kemboja ni kena kau-kau punya dengan Seri Pahang. Seri Kemboja kalah, tapi dia sempat melarikan diri ke Siam untuk mendapatkan pertolongan Seri Siam. Tapi siapalah Seri Siam ni kan, dia baru beginner kot, dia sisik biasa. Cuma dia ada ally dengan Raja Siam. So dia meminta tolong Raja Siam untuk menyiapkan 100 buah meriam berpeluru emas. Kau main kaya Raja Siam Dan meriam-meriam ni diletakkan di pesisiran pantai Pahang, nak lawan dengan Seri Pahang. Seri Pahang ni pun rasa tercabar, so dia sahut cabaran tu, dia pergi attack, tapi malangnya dia kalah. So bila tibanya waktu pagi, jasad Seri Pahang ni telah bertukar menjadi Pulau Tioman. Sebab tu dekat Pulau Tioman, kalau kita tengok bukit dia ada nampak macam 2 tanduk. So ingat kalau korang main Pokemon, enemy elemen air, engkau elemen api, jangan try nak fight. Tahu korang boleh menang, tapi percentage untuk menang tu adalah nipis. So tukar dulu kepada elemen daun. Daun boleh kalahkan air, air kalahkan api, api kalahkan daun. Basic bro. Tapi shout out jugalah kepada Seri Pahang sebabkan dia berani melawan elemen yang dia kalah, iaitu emas. So bila kerajaan Pahang dapat tahu kekalahan Seri Pahang tu, dia pun terpaksa mengejutkan Seri Gumom yang dah lama bertapa untuk melawan tentera Siam. Tapi malangnya Seri Gumom juga kalah. Dan ada juga versi yang mengatakan sebenarnya dua-dua sekali turun padang nak lawan dengan tentera Siam, dengan Seri Siam dan Seri Kemboja. Tapi dalam versi itu juga Seri Gumom dan Seri Pahang kalah. Versi kedua ni pula adalah penciptaan tasik Cini. Dulunya kawasan tasik Cini ni masih tak ada tasik, mengisahkan sekumpulan puak jakun yang menebas hutan untuk tujuan tanaman. Satu hari, semasa diorang ni menebas, diorang menyumpai seorang nenek tua yang tiba-tiba muncul. Nenek tua ni telah marah diorang sebabkan diorang ni tak minta izin dengan hutan sebelum menebas. Jadi diorang pun minta maaf dekat nenek ni. Nenek tu pun izinkan diorang untuk bercucuk tanam dan menebas hutan, tapi dengan syarat dia telah memacakkan tongkatnya di satu kawasan di mana puak jakun tidak boleh menebas hutan selepas daripada kawasan yang dipacakkan tongkat tu. Nak dijadikan cerita, satu hari ada anjing menyalak dekat kawasan tu. Anjing tu menyalak dekat sebuah kayu balak tumbang yang reput. Seorang lelaki dari puak jakun melihat keadaan tu dan membaling kayu tugalnya ke arah balak tersebut. Kayu tugal ni biasanya diorang gunakan untuk menanam tanaman diorang lah, macam padi huma, di mana kayu tugal ni ujung dia dah diasahkan menjadi tajam. Jadi apabila dia baling ke arah balak tersebut, tiba-tiba keluar darah dari balak tu.
Ahli puak yang lain melihat keadaan tu dan pelik. Tapi yang silapnya, diorang pun ikut join juga baling kayu tugal diorang ke balak tu. Setelah banyak kayu tugal yang tercocok dekat balak tu, tiba-tiba darah mengalir keluar dengan banyak dan jatuh ke tanah. Dengan tak semena-mena, kejadian alam berlaku. Ribut, petir, kilat sabung menyabung. Air hujan turun dengan lebat. Buat jakun ni pun apa lagi, panik lah. Diorang pun cari tempat untuk berlindung. Dan di dalam kekacauan tu, satu lagi kesilapan besar berlaku, iaitu tongkat yang dipacakkan nenek tadi telah tercabut. Dan bila tercabutnya tongkat tu, melimpah-limpah air keluar daripada bumi. Hari demi hari, saban tahun, air itu telah melimpahi kawasan tu dan membentuk Tasik Chini. Versi yang ketiga ni pula, dia macam terinspirasi daripada cerita barat, di mana dikisahkan dekat kawasan Tasik Chini ni, sebelum dia menjadi Tasik, terdapatnya kawasan Taman Larangan. Dan di Taman Larangan tu ada seorang puteri yang bernama Sri Gumom yang dikurung di kawasan taman tu. Pada satu hari, datangnya seorang putera yang bernama Sri Kemboja daripada negeri luar. Apabila putera Sri Kemboja ni melihat kecantikan dan keayuan Sri Gumom ni, dia pun tertarik dan jatuh hati. Maka dia telah melepaskan puteri Sri Gumom daripada kurungannya dan keluar daripada taman tu. Baik saja dia keluar, dia telah melanggar pantang larang. Tiba-tiba air keluar dari tanah dengan melimpah-limpah dan membentuk Tasik Chini. Bukan tu saja, kedua-dua putera dan puteri ni telah disumpah menjadi naga. Jadi diorang pun tinggallah dekat Tasik tu sebagai sepasang naga. Nak dijadikan cerita, pada satu hari Sri Gumom dan Sri Kemboja ni, diorang pun healing lah dekat Laut Cina Selatan. Tengah syok berenang, Sri Gumom ni dia teringat, Swiss iron kat rumah aku tadi dah tutup ke belum sebelum keluar daripada rumah? Bukan. Sabuk aku tertinggal dekat Tasik Chini. Dan dia pun bergegas berenang semula ke Tasik Chini untuk mendapatkan sabuknya. Sabuk ni dia macam tali pinggang untuk mengikat pakaian. Tapi malangnya, masa dia dah dapat ambil sabuk tu, dia berenang dekat dengan sebuah pulau yang bernama Pulau Bukit Datuk. Bila dia berenang dekat sangat dengan Pulau Bukit Datuk tu, sabuk dia pula tersangkut dekat batu. Try nak menyelamatkan diri, tiba-tiba dia terdengar bunyi ayam berkokok. Seperti yang kita tahu, naga-naga ni dia tak boleh kena cahaya matahari. Kalau kena dia jadi batu. Time tu Sri Gumom dia macam tersedar lah. Maksudnya dia dah tak boleh nak keluar daripada air lah. So dia duduk dalam air tu. Tapi rupanya naga ni diorang tak boleh bernafas dalam air. So dia tunggu, dia tahan dalam air lama-lama sampai akhirnya kehabisan nafas. Bila dah kehabisan nafas, dia pun terapung dan akhirnya menjadi pulau yang dinamakan sebagai Pulau Tioman pada waktu sekarang. Manakala Sri Kemboja pula, dia ni dah sedar berenang. Dia suka dengan bentuk baru dia ni, bentuk kayu naga ni. Dia terlupa yang Sri Gumom kat belakang tu. Dia cari. Sri Gumom tak balik-balik. Dia pun macam berpatah hati. Dia sedar dah nak pagi. Bila pagi pun berlalu, dia berhenti dan akhirnya menjadi sebuah pulau yang dinamakan Pulau Lingga. So, apa pendapat korang tentang naga ni? Adakah dia benar-benar wujud ataupun hanya sekadar dongeng? Ada beberapa hipotesis yang mengatakan naga ni sebenarnya hanyalah sekadar dinosaur, di mana masyarakat kuno ni orang tak kenal lagi dinosaur tu apa. Jadi apabila dia menemukan tulang-tulang besar yang menyerupai dinosaur ni, dia orang pun menciptakan satu makhluk yang bernama naga. Ada yang mengatakan disebabkan kebanyakan naga-naga ni berupa hampir sama, iaitu seekor makhluk seakan ular. Jadi dia ni adalah manifestasi daripada ketakutan dalam diri kita terhadap ular, terutamanya ular-ular yang besar. Dan ada juga yang mengatakan naga ni sendiri cumalah terhasil daripada ilmu-ilmu sihir atau ilmu hitam atau ilmu batin. Jadi mana satu pendapat korang? Boleh komen di bawah. Sekian, Assalamualaikum.